Tuan Nur Azam Budin yang merupakan founder Trader Lifestyle. Kalau kat TikTok ni memang famous lah. Kan, TikTok, Twitter, apa semua. So, insyaAllah beliau memang kata berpengalaman dan apa orang kata memang dah terbukti beliau punya apa kata dia punya method, dia punya apa kata even dia punya anak buah semua pun memang power. So alhamdulillah. So tanpa buang masa saya nak perkenalkan kita punya speaker pada malam ni Tuan Nur Azam Budin. Ada kat situ tak? Ya, ada. Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Izami selaku host hari ini dan juga kepada Excellent yang menganjurkan dan juga Bursa Malaysia kerana sudi menganjurkan program ini dan sudi menjemput saya sebagai salah seorang speaker. So, pertama sekali hari ini perlu anda tahu bahawa sesi malam ni adalah di mana kita akan belajar satu indikator yang sering digunakan oleh para trader untuk orang kata menjana pendapatan. Ada orang menggunakan ini untuk saham, ada orang menggunakan ini untuk SPO. So macam saya malam ni lebih ketemu pada SPO dan EPO lah. So bagaimana sebenarnya untuk kita menggunakan indikator exponential moving average ni? Kejap lagi kita akan go through satu persatu. Tapi sebelum kita mulakan sesi hari ini, ingin saya maklumkan bahawa sesi hari ini adalah hanya bertujuan untuk pembelajaran sahaja, okey, bukannya by call ke whatsoever. Jadi saya harap anda mengambil ilmu malam ni, absorb baik-baik kan, supaya esok boleh apply terus teknik ni orang kata, boleh terus balik buat duit. Manalah tahu esok masuk position 100 tick kan, mana tahu rezeki, kan. So tujuan saya sini adalah untuk berkongsi ilmu, alright. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya mulakan untuk memperkenalkan apakah indikator yang kita sebutkan EMA ni. Okey, first of all, perlu anda tahu dulu EMA ni apa dia sebenarnya. EMA. Bila cakap EMA ni bukan EMA main embong pula, macam selebriti artis, bukan. Okey, EMA yang dimaksudkan adalah exponential moving average. So exponential moving average ni apa benda? So kalau kita biasa dengan indikator ataupun saya percaya ramai orang yang dah biasa dengan trading, you guys mesti ada indikator yang you letak ataupun gunakan. Jadi sebelum kita kenali dulu apa nak tahu cara guna dia, kita kena tahu dulu apa sebenarnya indikator EMA ni sebenarnya, apa kategori dia sebenarnya. So EMA ni dia adalah indikator untuk trend. So kalau you guys maybe ada experience untuk menggunakan macam indikator lain seperti macam RSI kata. RSI kita untuk measure momentum, volume kita tengok momentum kan. Tapi EMA ni specifically memang untuk trend. So sebelum kita nak go through lebih dalam, kita kena tahu asas dia dulu. Apa tu yang dimaksudkan dengan trend ni. Okay. So sebelum kita nak masuk nak cerita pasal yang lebih detail, maksudnya dari segi VNAI value dan sebagainya, you guys kena alert satu benda lah. Okay. EMA ni dia adalah salah satu indikator daripada beratus indikator kat luar sana. Jadi dia bukanlah satu holy grail teknik orang kata. Bukan ni pakai EMA ni dah confirm untung, tak ada. Dia masih memerlukan beberapa rujukan daripada seperti support resistance dan sebagainya untuk mengukuhkan lagi. Jadi EMA ni bila kita gunakan, at least dia adalah sebagai sokongan kepada setiap keputusan kita dalam trading tu. Right? So nilai tetapan EMA pula dia merujuk kepada apa? Purata pergerakan harga. So kalau biasa siapa yang pernah pakai EMA kan, ataupun you pernah tengok trader-trader kat luar sana yang dia meletakkan ada value kan, bila dia buat EMA je dia tetapkan value tu, ada EMA 3 lah, ada yang pakai EMA 5 lah, EMA 10, 20, 50, ada banyak jenis orang pakai pelbagai jenis EMA. Tapi you kena tahu apa sebenarnya value-value yang diletakkan tu. Adakah semata-mata letak je ke ataupun ada maksud di sebaliknya. Itu yang kita nak kena faham malam ni. So bila kata you letakkan EMA katakan 20 lah katakan kan. EMA 20 tu merujuk apa? Purata pergerakan harga yang ke belakang tu. Jadi kalau you letak pada daily chart EMA 20, maksudnya merujuk purata pergerakan harga 20 hari ke belakang. Kalau you letak 50, maksudnya purata pergerakan harga 50 hari ke belakang. So typically memang orang akan menggunakan EMA ni dia ikut trader. Okay? Nilai EMA ni dia ikut trader. Kalau trader ni
jenis laju punya scalping dia mungkin rendahkan sikit EMA tu, jadi EMA 3 ke, ya, EMA 10 ke, EMA 5 ke. Tapi kalau trader tu jenis jenis boleh hold intraday dari pagi sampai petang kan, untuk SPO, kategori SPO ni kan, maybe dia pegang EMA tu, EMA yang 20 ke 50 ke macam tu. Kalau dia berjenis swing, maybe dia akan tengok EMA lebih besar lah. So technically secara universalnya memang ada banyak orang menggunakan EMA ni, value dia macam-macam. Okay, ada yang letak macam-macam value. Tapi apa yang you perlu tahu sebenarnya, dalam EMA ni, kenapa yang universal, yang semua orang kebanyakan pakai, ataupun banyak trader-trader even dekat luar pun global pakai, adalah EMA 20, 50, 100 dan 200. Tapi ada yang EMA yang orang guna kecil kan. Yang EMA kecil yang orang selalu guna tu biasanya orang yang suka bereksperimen dengan EMA ni. Okey. Tapi kalau saya yang most common orang pakai 20, 50, 100, 200. Ini yang biasa orang pakai. Soalannya kenapa 20? Kenapa 20? Itu yang soalannya. So selama ni you guys pakai EMA maybe tak pernah tahu specifically, tak tahu lebih detail kenapa EMA ni orang letak EMA 20. Today malam ni saya bagi tahu kat anda. So, kita berdagang dalam 1 bulan. Market bergerak dalam 1 bulan. So, dalam 1 bulan ada 4 minggu. Dan dalam 4 minggu ada 20 hari market buka. Jadi, sebab tu kita pakai tengok EMA 20. EMA 20 tu sebagai apa? Sebagai tempat kita nak tahu support dia lah. Consider. Tempat daripada kekuatan dia nak bergerak tu. Sebab tu, kebanyakan orang pakai EMA 20. Tapi ada juga pakai EMA 50, 100, 200. So, apa dia? Okay, kita go to detail dekat slide ni. Okay. So kalau EMA 20 ni, dia adalah technically harga pullback price. Harga pullback price. Maksudnya selepas EMA tu telah membuat pergerakan. Dia dah naik buat pergerakan, dia dah gerak, harga dah naik. Kemudian EMA candle dah bergerak tinggi. Mesti candle ni kan, price harga ni tak pernah bergerak dalam terus 90 darjah ke 70 darjah. Dia tak pernah terus full naik roket macam tu, tak pernah. Tak pernah. Sepanjang hayat saya tak pernah jumpa lagi. Kalau jumpa, tolong beritahu saya. Kok saya terlupa kan. Tapi selama ni saya tak pernah tengok lagi bergerak terus macam tu. Dia akan bergerak dalam keadaan zigzag. Ataupun kalau lebih detail kalau you belajar pasal market structure, kita ada high high, high low, high high, high low. Itu lebih detail lah. So, kalau EMA 20 ni, bila harga dia memecahkan resisten kan, dan harga tu dah naik, dan EMA 20 katakan di bawah sokongan dia kan. Jadi tempat bila dia reject resisten tu, jadi EMA 20 ni lah tempat dia pullback, berpatah balik dan menahan. Kalau you buka candle dekat mana-mana chart, you akan nampak, first thing dia akan bertahan dulu dekat EMA 20. Itu normal basic theory dia. Alright? So kalau pula, tapi apa pula EMA 50 ni? EMA 50 ni apabila situasi bila harga melonjak naik. EMA 20 tadi kita pullback, dia naik sikit dalam 20 tick, 30 tick, dia pullback, dia jatuh. Dia test balik support sebab dia tak bergerak kan, dia create high low. Tapi bila dia break lebih tinggi, katakan dia buat wave yang lebih tinggi, naik lebih tinggi, jadi harga dah terlalu tinggi sangat melonjak naik dan melepasi jauh sangat dengan EMA tu, maka harga akan membuat pembetulan, iaitu retracement area. Jadi EMA 50 ni lah EMA retracement dia. Di mana dia akan jatuh, biasanya dia akan ambil lajak tinggi dulu, lepas tu dia jatuh, dia akan retrace dekat EMA 50 ni. 50. Dan you tak percaya cakap saya, you perhatikan di mana EMA 50 bila first time dia sentuh, mesti dia rebound semua. Dia rebound dulu. Okay? Bila dia rebound, sama ada rebound tu candle dia besar ke, ataupun rebound dengan candle banyak ke, tu yang dia bercari soalan. Tapi yang pasti bila dia sentuh EMA 50, biasanya dia akan bertarik dulu. Dia tarik dulu. So bila dia dah tarik naik, dia ambil lajak, tak berjaya tahan dekat EMA 50, barulah dia buat terjunan ke second retracement punya EMA, iaitu EMA 100. So maksudnya setiap EMA yang you tengok ni sebenarnya adalah tempat yang you boleh tahu. Ini adalah position ataupun tempat entry yang cantik atau safe area untuk you membuat masuk position, orang kata, untuk menentukan position. Tetapi kalau EMA 200 ni pula, dia adalah trend punya EMA. Kalau dia break atas, katakan candle bergerak bawah elok-elok kan, EMA color 200 dekat atas, dia gerak bawah slow-slow, dia tak berjaya break kan. Tapi kalau dia break, maksudnya trend tu terus dah berubah, dah naik atas.
Dan EMA 200. So kenapa? Jadi kita akan go lebih detail lagi. Jadi sekarang ni kita cakap pasal teori dulu. Kejap lagi kita akan tunjuk dekat bahagian charting pula supaya kita nampak lebih jelas apa benda yang saya cuba sampaikan ni. Right? Cuma apa yang gue perlu highlight adalah dua EMA ni. Okay? EMA 200 adalah EMA terkuat dan terpenting. You kena ingat benda ni. Okay? Sebab apa? EMA 200 ni kalau saya letakkan dia adalah semacam bapak segala indikator kita panggil. Sebab apa? Bila dia nak sentuh tu, dia bukan senang-senang je dia nak langgar. Tak. Biasanya dia akan test banyak kali, test banyak kali, test banyak kali. Kalau you tengok dekat 3-4 kali harga tu test kat EMA 200 tak lepas, you tak payah fikir banyak lah. Ke bawah lah tu nak pergi dia. Kalau EMA, manakala EMA 50 adalah kedua terkuat. Kedua terkuat. Maksudnya, kalau selepas 200 yang bapak saya nak, 50 ni macam mak dia. Mak dia. Sebab apa? Kalau you tengok tempat retracement 50 ni biasanya tempat rebound. Especially kalau market tengah dalam strong trend kan, sama ada trend ataupun non-trend, you akan perasan 50 ni akan menjadi tempat dia punya critical untuk before rejection besar. So ini adalah tempat-tempat tips-tips yang apa orang kata kita boleh gunakan, especially bila kita dalam trading lah. Sebab apa? Kita semua trading ni, bila kita trade, kita nak set up yang orang kata memberi the most probability untuk profit. Okay, tak ada orang nak trade sebab nak rugi. Kalau nak rugi tak payah susah, bagi je duit tu kat saya. Right? So, apa-apa yang kita trade adalah based on risk and reward. Jadi EMA ni semua boleh menjadi sebagai rujukan risk dan reward you. Itu yang saya nak tekankan pada hari ni. Right? So, another thing yang you perlu tahu apa, bagaimana tetapan EMA ni pula. So, biasa kan, kalau siapa yang dah biasa dengan menggunakan EMA ni, yang ni saya menggunakan rujukan sebagai platform CQG. Okay? Macam most common traders futures kan, dia biasanya guna platform CQG lah. Melainkan ada yang menggunakan platform-platform lain. So, ini adalah contoh tetapan. Macam contoh saya punya, for the sake of malam ni, you ikutlah universal color kita supaya kita semua faham. Ataupun lebih jelas. Senang semua orang. Sebab apa? Color untuk setiap EMA ni, dia boleh ikut suka hati you. You nak buat color pink ke kan? Sebab minat blackpink kan, you nak masuk pink. Ataupun you nak tukar color merah ke biru ke, is up to you. Terpulang. Okay? Tapi untuk for the sake of malam ni, you ikut tetapan saya sebab saya nak bagi kita semua align dan faham. So, macam contoh EMA 20 saya letakkan dalam color hijau ni kan. You perasan tak dekat sini ada type. Kenapa ada type? Okay. Sebenarnya EMA ni, dia words asal dia adalah moving average sahaja. Indikator ni sebenarnya yang nama sebenar-benar ni adalah moving average saja. Tapi dalam moving average ni sebenarnya ada 4 jenis moving average. Dia ada simple moving average, dia ada smooth moving average, exponential moving average, weighted moving average. So ada 4 jenis. Tapi kenapa saya nak ajar exponential? Sebab pada pandangan saya, macam simple, smooth dan weighted ni, dia punya moving average dia agak lambat. Jadi dia lagged. You kena tahu, bila kita cakap tentang EMA, purata pergerakan hari ke belakang, maksudnya dia merujuk kepada harga movement belakang. Dia kena accumulate dulu baru dia dapat movement dia. Jadi maksudnya indikator ni lagged, agak lagged. Tapi macam mana kita nak rujuk lagged ni, lagged indicator ni sebagai menjadi support system kita dalam trading. Jadi ini yang saya nak, kenapa saya gunakan exponential moving average. Sebab apa? Exponential ni dia react lebih cepat. Kalau you buka pada time frame yang lebih kecil, let's say you gunakan 1 minute lah katakan kan, untuk indikator. You gunakan 1 minute punya indikator ni untuk you set, tengok EMA ni. You akan nampak bila every time pakai exponential moving average, bila harga start membuat gerakan, you akan nampak EMA tu pun mengikut gerakan tu. Dia instant. Sebab apa? Exponential. Dia react cepat dengan harga tu. So setiap EMA atau setiap type ni dia ada calculation dia sebenarnya. Tapi kita tak nak go through that calculation sebab kita bukan mathematician kan. Kita nak trade untuk buat duit je. Tak pernah lah lagi saya jumpa orang kan. Unless you are macam software developer ke, you memang nak jadi programmer untuk buat indikator ke, dan kita ambil tahulah benda tu. Tapi untuk malam ni saya percaya kebanyakan daripada anda semua orang hanya nak belajar untuk bagaimana buat duit, betul tak? So hari ni kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita ambil tahu sikit apa pasal EMA ni supaya dengan senangnya kita boleh orang kata lebih memudahkan kita lah untuk membuat keputusan dalam trading. Alright. So again,
Again, ini adalah tentang EMA. Jadi inilah period ni adalah value yang saya cakap tadi. Tadi period tu macam bukan apa? Maksudnya period ni adalah value nilai yang kita tetapkan. Macam saya cakap tadi, ada EMA, ada orang letak 5, ada orang letak 10, ada letak 20. Jadi most common yang saya cakap tadi 20, 50, 100 dan 200. Ini adalah value dia. So ini adalah contoh macam mana kita letak. Okay? Yang price ni close. Of course, biasa kita nak set, make sure di EMA tu capture masa harga tengah closing, bukan masa dia tengah bergerak. Okay? Alright. Tak maaf sikit Malam ni saya ada batuk sikit. So, ini adalah ketapan. So, setakat ni saya rasa semua orang clear macam mana nak gunakan EMA ni. Alright, now kita go to the next. Okay, macam mana contoh? Okay, macam saya cakap tadi, tetapan saya 20, EMA hijau ni 20, merah ni 50, ni 200. Inilah contoh macam mana rupa EMA tu kalau dekat dalam chart. Okay? Nampak tak? Macam mana rupa chart dia? So you nampak dekat sini EMA ni nampak dia ada macam mana EMA ni boleh menjadi support. Tapi kalau you perasan kan, ada lajak-lajak ni kan. Tapi tengok bila dia lajak dia tak lepas, 50 tu jadi dia boleh support. Tak apa. Kita akan go through lebih detail lagi kejap lagi. Cuma saya nak you nampak dulu gambaran macam mana rupa EMA ni. Kod-kod ada dalam ni yang EMA tu pun tak pernah jumpa kan, tak pernah tengok rupa dia macam mana. So malam ni you kenalkan dulu dengan EMA, right? Okay, so now ada dua. Okay, sebelum kita nak go through yang lebih dalam lagi, saya nak tahu, saya nak share dengan anda apa common ataupun cara yang kebiasaannya trader-trader dekat luar sana ni guna. Okay. So macam untuk traders ni usually dia ada dua cara penggunaan EMA ni. EMA ni saya tak tahulah kalau ada wujud 3 dan 4 method. Tapi secara universalnya memang hanya ada dua. Yang 11 tahun lepas pun macam ni lah juga yang orang gunakan. Cuma yang saya perasan 11 tahun lepas kalau kita tengok trader dulu, dia orang lebih kepada gaya crossing. So apa crossing? Okey, kejap lagi kita akan share. Okey. So ini tetapan saya yang tadi hijau, EMA 20, merah 50, 200 adalah biru supaya anda faham. Okey. Crossing yang pertama. Okey, method pertama yang most common guna adalah crossing. Okey, crossing. So apa yang dimaksudkan dengan crossing? Crossing ni adalah apabila nilai ataupun value EMA yang kecil ni dia membuat silangan cross. Okey, cross up EMA yang lebih besar. Crossing. So apa tujuan dia? Apa tujuan ni? Apa sebenarnya kita tengok? Okay, so technically kalau you nampak EMA 6 ataupun EMA 5 ataupun EMA 10 ataupun EMA 20, crossing yang EMA lebih value besar, okay? Itu biasanya signal. Tapi untuk yang paling strength ataupun paling kuat, you akan tengok bila EMA 20 start cross dengan 200. Itu adalah the most kata strong indicator trend, betul. Bila EMA 20 start cross 200, usually itu merujuk kepada EMA tu ataupun harga tu dah mula nak bergerak uptrend. Okey? Tapi biasa sebelum nak sampai 20 ni sampai 200, dia akan langgar dululah dekat EMA 50. Dia macam tu. Okey? So remember, the first method adalah crossing. Okey, kalau you tengok dia crossing up, maksudnya dia nak buat kenaikan. Kalau dia crossing down, dia nak buat kejatuhan. Right? Tak apa, yang tu kita akan go through lagi. Okay? Dan point nombor 2, cara kegunaan dia adalah dengan menjadikan EMA ni sebagai support dan resistance. Support dan resistance. So kebanyakan orang mungkin yang kalau old school sikit, dia akan gunakan horizontal line kan. Okay? So ingin saya highlight sikit. Ingin saya highlight satu benda. Walaupun indikator EMA ni adalah satu indikator yang bagus untuk kita guna sebagai rujukan, tapi masih saya apa yang saya boleh katakan adalah the best still merujuk kepada support dan resistance yang klasik punya, klasik support resistance. Melukis line horizontal. Itu masih the best tools untuk kita trade. Tapi EMA ni juga dia membantu juga. EMA ni juga boleh bantu anda untuk
untuk lihat dekat mana harga ataupun tempat dia retrace, tempat dia bertahan untuk you masuk position. So jangan risau, kita akan go deep lagi kejap lagi. So ini adalah basic yang you perlu tahu, okay? Yang macam mana kita akan gunakan, macam mana apa method yang sesuai kita akan gunakan, ataupun time frame yang macam mana yang bersesuai. Ini kejap lagi semua kita akan masuk, right? So, okay. Now, bagaimana EMA ni terbentuk? Alright, first saya nak tunjuk anda, ini adalah contoh. Contoh dekat depan anda ni, anda boleh lihat bagaimana apabila selingan yang tadi, crossing tak berlaku. Macam value 20, cross 50. Macam mana trend macam tu, naik, menunjuk kat trend. Kalau 20, cross ni, itu downtrend. So, you kena pastilah. Okay? Market structure ni, okay, basic. You nak menggunakan EMA dan sebagainya masih memerlukan basic knowledge. Macam contoh support resistance, market structure, ini masih basic knowledge yang wajib you tahu sebelum you explore pasal EMA. Tapi EMA ni juga sebagai salah satu rujukan yang kita akan tunjuk kejap lagi, right? So ini macam mana guna dia. Okay, you perasan tak? Kalau dekat dalam chart kebiasaannya macam mana? Dia naik macam ni, lepas tu jatuh retrace. Okay, tak apa, saya akan tunjuk anda visual. Macam mana gambaran sikit-sikit kan, supaya tak adalah nampak tak sama-sama kan, biar nampak jelas sikit macam mana sebenarnya situasi bila EMA ni dia start bermain-main. Okay, kita tunjuk dalam visual supaya semua orang faham. Kita tengok dekat chart depan ni. Okay, bayangkan situasi di mana EMA ni, okay, katakan you buka chart, you nampak macam ni, EMA sedang macam ni, lepas tu candle, nampak? So ini most typical atau most common dekat dalam chart. You akan nampak, oh dia naik, dia test tak lepas resistance, maybe sini ada resistance area dekat sini, lepas tu dia jatuh. Dia akan pull back balik, So dia akan buat. So, apa yang you perlu perhatikan apa tahu? Bila EMA yang kan hijau ni dia start rising, dia start mendongak ke atas. So mendongak ni biasanya, especially dalam market dalam ranging kan, macam ni cost dia macam ranging sikit kan. You tengok dia start crossing up macam ni, you akan nampak candle ni dah start buat kenaikan, dah quite strong. Biasanya volume akan naik. Tapi sebabkan dia lagged, maybe masa dia candle ni, half candle ni sekarang dah penuh, candle penuh. Maybe candle half ni, masa dia rising, baru dekat sini. You kena entry dekat area sini. Sebab apa dah pecah. Tapi, itu saya cakap. EMA ni masih memerlukan rujukan support dan resistance sebagai bila kita nak entry. Tapi, at least kita boleh tahu, bila ada EMA ni, kita tahu dekat mana support dia. Kita tak takut. Bila kita nak masuk tu, kita berani nak take risk. Sebab kita tahu, kalau bocor this one, confirm tak jadi. That's why kita menggunakan EMA. So, you tengok macam mana bila dia test support, lepas tu dia start mendongak. Dia start rising up. Naik. Lepas tu dia dah naik, dia tinggal dia cari resistance baru. Dia pull back balik. Ini common. Kejap lagi saya akan tunjuk real chart. Ini kita tunjuk visual dulu. Right? So, apa berlaku bila dia tak lepas? Nampak bila dia naik, dia dah macam ada sign of weakening. Dia dah lepas, dia bocor. Bila dia bocor ni lah yang saya cakap dia akan retrace dekat EMA 50. Right? It's okay. Kalau kurang jelas, it's okay. Kejap lagi kita akan tunjuk dekat chart supaya you nampak lebih jelas. Okay? Macam mana EMA ni. Tapi kat sini kita boleh nampak lah. Every time EMA ni naik, right? Every time EMA ni naik, dia bukan terus naik ke atas. Bukan EMA. Bila candle ni naik, candle ni tak terus buat kenaikan terus mendadak. Dia mesti naik, dia akan cari satu resistance area, and then dia pull back, jatuh. Naik lagi, pull back. Dan ini common dalam chart. Memang selalu ada. Cuma, kebiasaannya, kalau dari segi pasaran yang laju, kan, dia ada satu masalah je. Pasaran yang laju, dia sering bagi ekor lajak-lajak. You dah nampak sini support, lajak sikit. That's why saya cakap, masih memerlukan support resistance untuk make sure you dapat sniper entry. Sebab tak ada orang yang nak masuk adu pucuk. Semua orang nak sharp. Jadi bila dia nak masuk sini, katakanlah kes macam dalam depan ni, kan, dia nak naik sini, you kena carilah dekat mana nearest support, baru you boleh tahu dekat mana you nak entry. Alright? So ini contoh macam mana bila downtrend nak start. Indikator dia EMA ni dia bagi tahu, oh ini tengah nak buat downtrend. Masa bila? Inilah masa dia. Okay? Masa yang you akan nampak dia EMA tu nak start bagi tahu the price akan start moving
down ataupun nak gerak ke bawah, you akan nampak bila macam ni. Situasi EMA 20, start crossing 200. Ini kalau you perhatikan siapa yang trade dalam market SPO, trade dalam market yang volatile tinggi, ataupun recently lah, you tengok chart SPO yang baru-baru minggu lepas ni, you akan nampak situasi ni. Sebiji apa yang saya nak ajar hari ni. Okay? You akan nampak di mana you tengok. Okay, price ni, dia akan cross dulu. Mula dia tak lepas. Permulaan dia adalah dia bermain di atas. Lepas tu dia bocor. Lepas tu dia test balik. 22. Lepas tu dia start bocor ke bawah. Crossing ke bawah. Okay. Bila dia start crossing ni, you kena tahu. EMA ni, kalau value dia besar, okay, value dia besar dan you buka pada time frame yang lebih besar, okay, kejap lagi kita akan sentuh bagi time frame. Tapi bila dia berlaku dekat time frame besar, dia bukan senang-senang simply bila dia cross macam dia nak cross balik atas. Tak semudah macam tu. Sebab dia ambil masa untuk dia perubahan ni. Ini ada relate dengan candlestick punya information. Alang-alang kita dah sebut pasal ni, kita usik sikit bagi candlestick supaya you faham sikit apa yang saya maksudkan. So, you kena ingat time frame memain peranan yang besar dalam untuk traders. Okay? Ada traders menggunakan daily, ada traders menggunakan time frame 30 minit, ada 50 minit, 5 minit, ada macam-macamnya trader. Okay? Ada yang saya pernah jumpa guna ticker pada. Ticker per second. Oh, saya tak tahu macam trade. Tercabut jantung dia. Okay? So, saya ni, most common traders, you kena faham. Bila you buka satu time frame yang besar, let's say daily kan, you sebenarnya sedang melihat satu pandangan yang tinggi. Pandangan yang tinggi ataupun helicopter view yang you boleh nampak dekat bawah. Jadi, bila you buka time frame yang lebih kecil, katakan 1 hour, katakan situasi ni, 1 hour. Jadi 1 hour tu you kena faham. Dia terbentuk, each candle ni terbentuk bila selepas 1 jam. Faham tak? Sebab each candle ni bila you buka time frame 1 hour, automatic this candle represent 1 hour candle. Jadi the next candle 1 hour. Let's say saya bagi contoh example, ni 10:30. Bila you buka time frame 1 hour, ini adalah 11:30. Lepas tu ini akan jadi 12:30. Betul tak? Itu dia punya candle, dia punya 1 hour. Jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam. So, bila dalam case macam ni, EMA ni, bila dia nak crossing ni, bukan senang-senang dia nak terus cross ke atas macam tu. Susah. Sebab bila dia dah start cross bawah, maksudnya dia perlukan at least 3 candle ataupun 2 candle yang kuat, baru dia start crossing up balik. Sebab tu saya cakap kita senang je sebenarnya nak tahu ataupun mudah je nak menggunakan EMA ni. Especially bila nak melihat trend. Sebab bila EMA besar macam 20 ataupun 200, dia start crossing macam tu. Crossing kan, macam ni 20, cross 200 kan. Dia dah beritahu dah, aku memang nak ke bawah, ke bawah, ke bawah. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan mengada-ngada nak pergi lawan market. Biasanya orang bersilat lah lepas tu. Jadi, kita kena make sure bila you tengok dia crossing, kita follow je trend dia. Trend dah merujuk ke bawah, janganlah kita nak mengada nak reverse kan. Betul tak? So, dalam case macam ni kan, let's say, dia bentuk kali. Okay. Sekarang dia dah, apa yang berlaku, dia dah start crossing, dia dah bocor, candle dah bocor. So, biasanya, the best timing ataupun the best, orang kata entry untuk trader, bila the candle test balik berdekatan dekat sini. Berdekatan balik dengan 20 dengan ni. Ini adalah the best part untuk ataupun the best entry position. So, bila you ambil katakanlah dalam SPO, you short, kat sini dah dia biasanya ini kita panggil weak candle yang sebatang ni kita panggil weak candle. Weak candle ni biasa kalau dia sentuh dia sentuh je, biasanya itu tested area. Bila dia tested, biasanya jarang sama sekali dia nak candle ni nak test balik this higher. Takkan. Dia takkan usik balik dah situ. Jadi bila maksudnya kalau jatuh macam ni, you nampak bagi ekor macam ni, you dah tahu dah ini adalah peak dia. Sebab kalau candle break balik atas tu, maksudnya memang dah tak jadi dah. Confirm market tu tak jadi nak short lah. Orang kata. Jadi, that's why bila ada weak candle macam ni, you dah boleh, technically you dah tahu, okay, ini short for sure. So, apa yang you buat adalah you percaya resistance berdekatan ni untuk you try masuk position. Itu saja. Right? Itu untuk support resistance lah. Atau, kedua, kalau you terlepas ini, you jatuh bawah, dia naik lagi, dekat sini lah you kena try. Tapi kebiasaannya, untuk EMA ni, kadang-kadang, tak selalu, kadang-kadang dia buat macam ni.
Kita dah ingat, oh ini boleh touch, you pun ambil shot sini. Lepas tu you masuk, dia kelibas dulu. Pernah berlaku kan? Selalu berlaku kat orang. That's why saya cakap still memerlukan support system. So maksudnya bila you tak lepas ni, you masuk sini shot sebab maybe sebab ada resistance ni. Tapi lupanya dia buka next scanner, langgar lagi. Okay. Itu biasa kita panggil kalau macam ni case apa tau? Ada perkataan yang saya selalu sebut. Dia adalah stop loss hunter. Memang market nak clearkan orang-orang yang tengah high position. Jadi dia nak libas dulu. So you guys yang masuk sini, makan dulu SL. Biasanya bila jadi macam ni, trader kebiasaan takut terus. Biasanya kena sekali trader ni takut. Tapi kalau you in the rational ataupun mindset you masa tu memang tengah dalam mood berhati-hati atau trading mood yang betul-betul berhati-hati, you akan perasan satu benda. Dalam case situasi macam ni, bila ni, kebiasaannya, most common, selalu berlaku. Right? Bila dia keluar satu jadi, bagi lipas saat biasanya dia akan muncul satu pattern. You start. Biasa. Boleh kata kekerapan. Dalam SPO atau pemakai SPO kan, ini memang selalu berlaku. Pattern-pattern macam ni selalu muncul. Right? Dan EMA ni, kita boleh gunakan untuk orang kata tanpa rasa ragu-ragu lah bila kita nak masuk position balik tu. Bila dah kena libas tu, jangan takut. Bila keluar macam ni, kita tahu dah, okay, go for shot. Itu selalu laku. Tapi cakap senang. Sebab apa? Bila time trade nanti, kat sini sini ni yang korang ni tekan buy. Itu kebiasaan orang buat. So, tak apa, it's okay. Kalau you guys masih sekolah, jangan risau. Saya akan tunjuk lagi kejap lagi dekat chat lebih detail macam mana you guys nak tengok the best spot. The best spot ataupun the best orang kata kalau kita terlepas, macam mana kita nak capture balik. Ada cara dia, hanya menggunakan EMA ni. Okay? So, let's go to the next slide, iaitu time frame. Tadi saya perasan ada juga orang yang tanya pasal time frame dan sebagainya kan. So, time frame apa yang the best untuk guna? Okay. Again, before kita nak go lagi further, okay, saya nak explain tentang time frame sikit. Saya nak usik lebih detail sikit time frame. So, macam saya mention tadi, bila you menggunakan time frame yang besar, for example, daily, you ibarat duduk di atas helikopter dan you sedang melihat dekat bawah. Itu ibarat dia konsep ni. Sebab apa? Bila you duduk atas helikopter, you nampak persekitaran. You nampak overall, jarak jauh semua nampak. You nampak semua dengan jelas. Okay? Tapi you buka sikit time frame 30 minit, maybe you duduk ataupun 1 hour, you duduk dekat atas bangunan. Dekat atas bangunan, you tak nampak ujung sana. You tak nampak yang kiri kanan jauh-jauh tu, tak nampak. Tapi persekitaran tu you akan nampak jelas. Jelas. Tapi maybe you tak nampak lah orang yang berjalan tu muka dia macam mana sebab you duduk atas bangunan kan. Tak jelas kan, betul tak? Itu ibaratnya kalau you buka time frame 1 hour semuanya. Bila you buka time frame lebih kecil sikit, macam 5 minutes let's say, ataupun 1 minute, you ibarat duduk dekat atas jalan raya berselisih dengan kawan-kawan kat sebelah. You nampak muka jelas, very detail. Itu konsep time frame ni. So, based on saya punya pengalaman sebab you kena tahu, bila dalam SPO ni, saya ni bukan jenis orang yang paper trade ni orang. Saya memang trade guna real money, saya backtest pun guna duit betul. Jadi bila backtest guna duit betul ni, saya dah ada experience di mana saya tahu kalau you guna time frame 5 minit, berapa tick you boleh dapat. Kalau you guna time frame 15 minit, berapa tick you boleh dapat. Jadi based on saya punya pengalaman, saya dapat lihat yang kalau you gunakan time frame 5 minit, kalau you nampak ada EMA ni punya crossing semua, biasanya movement dia tak besar. Movement dia let's say dalam 5 ke 10 tick sahaja. Sebab dia very confusing. Confusing sebab apa? Kadang-kadang you perasan dekat 5 minutes ni, dia selalu bila dia start crossing, kan? The dead candle, dia buka lagi 5 minit, dia dah jatuh balik. So, EMA tu baru close, lepas tu dah ke bawah balik. So, dia punya, dia menyebabkan keraguan. Bila you trade, dia menyebabkan keraguan. Doubt bila you nak trade. Okay? So, menggunakan apa-apa time frame dekat EMA, you nak trade menggunakan EMA, you boleh guna any time frame, tak ada masalah pun. Cuma you kena ingat, bila you gunakan time frame 5 minutes, dia punya movement tak banyak. 5 ke 10 tick saja. Tapi kalau you menggunakan time frame yang lebih besar sikit, let's say 15 minit, you akan nampak movement dia lebih besar. Same method, crossing ke ataupun support resistance ke you nampak. Tapi you nampak bila dia buat pergerakan,
pergerakan dia lebih besar. 10 minit ke 15 minit. Sebab apa? Okay. Jadi saya explain pasal tu. So let's say kalau you guna pula time frame 30 minit. Besar sikit. Lagi besar daripada 15 minit tadi. Okay. You akan dapat pergerakan dia pun lebih besar. Let's say kalau you nampak, dekat time frame 30 minit, dia start crossing kan. Kan saya cakap ada 2 method nak guna. So let's say you nampak crossing. So kalau dia start crossing kat 30 minit, you akan nampak. Maybe movement dia 30 ke 50 tick. Ataupun 20 ke 30 tick. Okay. Tapi kalau 1 hour berlaku crossing, maybe boleh pergi 30 ke 50 tick. Itu biasa. Tapi, okay, kenapa situasi ini berlaku? Okay, you kena faham. Bila you bukakan time frame yang besar, katakan, saya bagi paling simple lah, one day. 1 hari punya time frame. You kena ingat, dalam pergerakan candle 1 hari itu, terdapat banyak 30 minit punya candle terbentuk. Dalam pergerakan 30 minit punya candle yang you bergerak ni, okay, dalam satu candle 30 minit time frame yang you rujuk ni, kan, terdapat banyak pergerakan candle 5 minit. Itu adalah movement dia. Tapi you kena faham satu benda. Okay? Bermaksud, bila dalam 30 minit punya candle, okay, ada banyak 5 minutes. Maksudnya 5 minit ataupun time frame yang kecil itu adalah noise. Noise yang menyebabkan anda tercedok. Sebab ramai orang dia confuse macam tu. Sebab bila dia ingat, okay, kalau aku guna time frame 5 minutes, aku boleh short entry. Tapi sebenarnya, you kena ingat, 5 minit tu terlalu banyak noise. Kalau you perasan dalam market SPO sendiri, dalam tempoh time frame 5 minit tu sendiri, lebih banyak stagnan ataupun sideways daripada trend. That's why saya, personally, saya prefer orang untuk menggunakan time frame lebih besar. Let's say 15 minit ke, 30 minit ke, 1 hour ke, supaya lebih clear. Ataupun you punya senaman jantung tu kurang sikit, orang kata kan. Sebab trade SPO ni kan macam ada senaman jantung kan. So, penggunaan EMA ni sebenarnya, ya bergantung lah macam mana gaya dagangan ni. Okay, bergantung lah. Sebab apa? Saya cakap macam ni sebab ada trader yang saya jumpa, dia memang target tak banyak. Maybe target dia sehari dalam RM200. Jadi dia pun tak nak trade nak pagi-pagi sampai ke petang. Dia nak scalp je. Scalping je orang panggil. In out sekejap-sekejap dapat duit dia cukup lah. Jadi dia mungkin akan gunakan time frame yang kecil macam 5 minit, 5 minit. Tapi ada setengah orang memang dia nak sekali masuk satu position je dapat 20-30 tick. Dan dia kena guna time frame lebih besar sikit. Jadi dia ikut bergantung ataupun ikut trading style ni. Sebab apa? Ada orang prefer intraday, ada orang prefer swing, ada orang prefer scalping. Ia bergantung pada. Tapi apa yang anda perlu tahu adalah risk yang anda pilih. Itu adalah berbeza-beza. Kalau you scalp, you kena tahu. You punya tight cut loss tu kena tight betul-betul. Kalau intraday, you kena tahu cut loss you kat mana. Swing kat mana. Itu dah bagian risk management pula. Nanti kan mau Encik Izal Ramin tak tidur malam ni sebab kita sambung sampai esok. So, penggunaan EMA ni perlu juga digunakan bersama horizontal support system macam saya mention tadi lah. Okay? Teknik EMA ni bukanlah holy grail teknik. Dia masih memerlukan anda untuk menggunakan our basic knowledge dalam technical analysis, iaitu support dan resistance. Masih perlu memastikan bila every time you nak masuk position, you mesti refer that support resistance yang valid. Okay? So, itu adalah benda yang you perlu tahu. Right? So, konsep rubber band. Apakah yang dimaksud rubber band? Okay. You kena bayangkan, okay? You kena bayangkan candle atau price dengan EMA ni adalah ibarat satu getah yang you tarik tapi takkan pernah putus. So what happen bila you pegang tarik getah yang takkan putus? You tarik, lepas. Itu dia punya basic. Itu rubber band. Jadi kalau you perasan, dia cut mana-mana chart, you pilihlah apa-apa chart, instrument whatsoever, you akan nampak dia ibarat memang betul macam candle dan EMA ni macam rubber band. Dia tarik, snap. So maksudnya bila candle tu melepasi, naik tinggi, macam mana tinggi dia naik pun, mesti dia akan mencari balik EMA tu. Dia takkan pernah terputus hilang-hilang, tak ada. Dia memang waktu naik, dia akan cari balik EMA. Dan begitulah. Dan EMA 20, 50,
50, 200 ni lah EMA yang biasanya tempat dia rest. Sebab tu saya kadang bila ada orang suka bereksperimen pakai 3, 5, 10, saya jadi heran. Kenapa tak pakai universal ni je? Sebab universal ni lagi efektif daripada 3, 10. Sebab saya punya pengalaman, saya dah test banyak EMA ni. Sebab saya dah belajar macam-macam jenis, orang kata dah test macam-macam jenis teori, orang kata. So saya perasan ada orang pakai EMA 3 ke 10. Saya dapat benda ni sebenarnya dia bagi you noise. Dia tak bagi you confirmation. Dia bagi you doubt lagi sebenarnya ada. You masuk kejap-kejap, orang tu dah TP. Tapi subjek tu individual jugalah. Sebab kadang-kadang orang tu pakai dia bersesuaian dengan diri dia. Sebab apa? Dia faham konsep training dia. Sebenarnya overall dalam training ni kita kena faham strategi kita sendiri. Itu yang paling penting. Bukannya kita main orang kata trial and error sahaja. Alright? So itu konsep rubber band yang you perlu faham. Maksudnya bila dia snap, dia takkan. Jadi bila EMA tu bila dia meninggalkan Price meninggalkan EMA, dia akan cari balik. You kena faham konsep tu. So kita akan masuk history chat. Okay? History chat ialah di mana anda akan betul-betul faham ataupun lebih jelas macam mana EMA yang saya masukkan, apa yang saya masukkan. Okay. Again, saya nak highlight lagi sekali, EMA ni bukanlah satu teknik holy grail, tapi dia adalah support sistem untuk dalam training you. Okay. So saya bagi contoh slide ni. Okay. Bila you kena faham. Macam saya cakap ni, EMA ni, the first method adalah crossing. So, technically, bila you nampak EMA start crossing, for example lah, macam ni kan, ni crossing up. Okay, EMA 20 start crossing 50 ni. Ini sebenarnya adalah, dia dah beritahu you, ini first signal dia beritahu you, okay, ini ada aku nak naik dah ni. Aku dah nak naik. So, biasanya kita akan terlepas naik ni. Kita akan terlepas, jangan risau. Jangan tak ada, jarang lah. Biasanya you makan mana? Sini. Kat sini you makan ni. Ni trader lah biasanya. Sini. Masuk. Sini tak nak masuk, sini. So, EMA ni pun ada crossing method dia. Crossing method dia. Crossing yang tak cantik adalah macam ni. Ni tak cantik. Melepeh. Melepeh macam ni tak cantik. Kita nak crossing macam mana? Dia ambil lengkungan macam ni. Lengkuk macam ni. This is the best crossing. Itu yang kita nak. Okay. So, although walaupun macam tu, you kena faham. You nampak tak? You benda macam ni, dia cross, dia jatuh balik. Cross, jatuh. That's why saya cakap, kita memerlukan support system sebagai support. Tapi saya nak tunjuk kepada anda, apa berlaku? Okay, macam ni kan, dia dah crossing up. Okay, dia jatuh bawah. So, kalau kat sini, kalau you draw satu line, daripada sini ke sini. Sini ke sini. Automatic ini, you akan nampak dia akan become support. Rebound. So, bila you nampak dia start rising macam ni, especially dia berdekatan dengan 200 macam ni, okay, ini adalah signal dia. Inilah signal dia untuk you start tahu bahawa, okay, sekarang trend nak pergi ke atas. Nak berjalan ke atas. Sebab bila the moment dia start macam ni, cross macam ni, naik ke atas macam ni, itu merujuk bahawa trend akan nak start dari atas. So, kalau you perasan, bila EMA start, you akan perasan dua benda tau. Dekat dalam chart, overall chart yang ni, you akan dapat dua benda. First, kalau bila macam ni kan, dia start crossing kan, you nampak yang ni menjadi resistant. Okay, you nampak tak? Candle start jatuh ke bawah, you pasang EMA ni first kali jadi resistant. Tak lepas, jatuh lagi. Lepas tu dia jaga support sini, dia break out balik naik atas. Okay, break naik atas. So break ni you perasan tak? EMA ni juga menjadi support. So ini adalah yang you kena. Tapi benda EMA ni sebenarnya you kena observe. Kalau orang baru-baru nak start pakai EMA, maybe you tak perasan ni. Tapi kalau along the way, hari-hari you tengok benda ni kan, you akan nampak EMA ni menjadi support. So macam case macam dia kan, dia cross it up. Kita dah terlepas, ini for sure kita terlepas punya. You tengok ada gap. Jadi maksudnya yang ni pukul 10.30 lah ni. So ini dah kena OV. Ini dah cross it up. So, yang ni kita takkan sampai. Tapi kita tahu dia cross. Bila cross menunjuk candle strong buy up. So dia akan naik dulu. Okay. Tapi kita akan terlepas. Tapi dekat mana kita boleh masuk adalah ketika ini. So untuk swing trader, bila you nampak case situasi macam ni, you nampak lepas kebetulan bila you draw line ni dengan line ni, dia menjadi satu trend line yang sehat, you dah tahu dah, it's a long position. Memang boleh sangat dah pasal position.
Persoalan dia antara berani tak berani je. Sebab apa? Buffer. Sebab setengah kalau macam trader SPO ni, dia problem dia adalah buffer. Buffer, kalau you masuk area sini maybe dia waktu dia linong-linong tu, dia punya buffer agak besar. Maksudnya risk you akan besar. Mungkin you akan floating kejap 500, 100 sebagainya. Jadi bergantung lah macam mana you nak manage you punya risk. Tapi apa yang you boleh tahu adalah bila dia start crossing up macam ni, kan? Bila the moment dia start crossing up, you kena tahu dekat mana support terdekat untuk you letakkan SL you, cut loss you. Alright? So itu signal awal untuk trend. Maksudnya the moment dia start crossing, it's an early signal. Dia beritahu you trend nak start naik. Right? And then bila you nampak semua crossing, ini semua crossing. Bila you nampak semua crossing ni, ini adalah kita panggil golden cross. Inilah kita panggil golden cross. Kalau you pernah dengar lah istilah trader tahu golden cross. Ini lah. Di mana EMA kecil, semua EMA kecil dia cross ataupun bersilang dengan semua EMA besar. Bila dia start crossing semua EMA besar ni, memang for sure lah trend tu nak ke atas. Sebab apa? Okay, so you tengok betul-betul chart saya ni. Bila the moment dia cross bukan senang-senang dia nak cross ke bawah macam ni. Dia perlukan satu candle yang besar untuk cross ke bawah. Jadi bila dia start crossing up ni, you boleh agak dah. Memang dia nak pergi jauh. Cuma you kena cari mana support dia je. Itu paling penting. Mana support dia. So macam mana kita nak cari support? Of course bila kita dah jumpa trend, antara basic knowledge yang kita kena tahu adalah untuk draw dia punya trend line. So bila ada cross, you tengok trend line, cantik, you dah tahu dah, this is confirm support lah. So selagi mana you draw, okay, you tengok dalam gambar ni saya ambil point ni as a trend line. Tapi you tengok, bila dia start naik atas, takkan you nak ambil dekat trend line ni harga. Sebab tertinggal. Tapi you perasan tak? Nampak tak? Bila dia jatuh, dia main berdekatan dengan EMA 50. So macam ni, dia jatuh, dia break EMA 50, you akan ambil berdekatan dengan EMA 50. So macam mana kita tahu kat sini ada tempat safe zone untuk selamat, you try draw. Cuba you ambil echo ni, tarik ke belakang. Mesti you akan jumpa satu support ni. Itu dia punya basic penggunaan EMA. It's a combination lah orang kata. So apa yang saya suka bila saya menggunakan EMA ni, saya tak takut nak decide dekat mana position saya masuk. Sebab apa? Kita tahu sebab setengah trader, saya cakap terus terang, bila trend tengah kuat ni, dia orang suka lawan. Banyak orang macam tu. Bila dia dapat kat support ni kan, dia pun ingat yang ni short. Ni short kat sini. Sebab dia nampak candle ni berjatuh bawah, dia short sini. Kalau dia short sini tak apa, hujung ni. Biasa dia sini dia short. Sebab dia expect ni jatuh ke bawah. Itu biasa berlaku. Tapi kalau you nampak ada test support dulu, 2 kali je dia test support. You long je. So macam ni bila dia naik, start crossing up, dia jatuh dekat EMA 50, is a safe zone. Selamat. Okay. Lepas tu, dekat mana kita nak entry pula? Okay, sebab kan biasanya kita akan terlepas ni. The first crossing ni jangan risau. Semua orang akan terlepas. Percayalah, saya 1000 confirm terlepas ni crossing ni. Okay? Kita akan terlepas. Sebab apa you kalau tengok ni, closing pukul 6 je, esok gap up. Macam mana nak kejar? So kita mesti akan cari mana resistance short. Betul tak? So kalau biasanya orang yang menggunakan EMA ni, biasanya dia nak ride jauh tau. Ride jauh. Kebiasaan yang saya tengok kalau you ride guna EMA ni, biasanya orang ride guna 50 hingga 1 tick. Saya ada juga lah anak murid yang buffer dia besar. Okay? Dia pakai 30k untuk satu lot, dia ride untuk swing untuk menggunakan EMA. Okay. Tapi that's a different itu adalah method yang bagus lah. Maksudnya kalau you ada buffer besar, you tak takut, you tengok dia memang price duduk dekat trend yang cantik. Okay? Dia duduk cantik trend macam ni, dengan EMA pula crossing up, you ride. Sebab you tahu dah memang walaupun ada buffer, maybe buffer you rugi 1000-2000, tapi you punya nak flip naik atas tu, you tengok berapa tick ni. You tengok bila dia start je crossing ini time frame 30 minit you tengok the moment dia start golden cross let's say lah you terlepas ambil sini, you makan dekat crossing part ni kan, you tengok ini saja dah 3400, ni harga 3400 sini, naik higher sini tak, maybe kat sini tak TP lah, tinggi sangat. Okay, sini you tengok sini 37 tau,
37 you ambil lah genap 3700 tolak 334. Berapa berapa tick tu? Tak cukup lagi makan. Itulah macam mana kita nak write the biggest trend. Okay? So kalau you perasan SPO sekarang ni dia sedang nak buat trend dia sekarang ni dia buat break kejap trend, tapi saya boleh katakan saya nampak trend movement SPO ni mungkin akan besar tak lama lagi. Tak lama lagi mungkin dia akan buat gerakan yang besar untuk bullish. Tapi sekarang ni dia bagi dulu, dia makan dulu seller, dia buat orang ingat short dulu, kejap nanti tak lama lagi you akan nampak lah. Okay? So this is example. Bila you dah entry, okay, katakan you ambil sini kan, long tadi yang saya cakap safe zone untuk long. Okay, so you dah tahu dah. Okay, kalau you short, katakan you masuk sini, this is your cut loss. So support dekat berdekatan sini. Okay, cari support berdekatan sini your cut loss. Okay, kalau you nak long, you right kan, mesti lah you akan cari resistance berdekatan, betul tak? Ada ke? You percayalah cakap saya. Okay, kita semua ni suka berangan-angan. Suka nak write 100 tick, 200 tick. Itu untuk orang yang mula-mula lah kalau nak trade SPO. Oh, nak 200 tick, 100 tick. The moment you start masuk position, mau 50 tick pun hati dah berdebar lah. Nak tercabut jantung. Most people dia feel untuk kawal emosi dia untuk write sampai this trend. Walaupun you tahu dah ada golden cross semua, biasanya orang akan stickkan. Okay? So, tempat paling selamat kalau you nak TP, the first one adalah kalau you tak nak right swing, you boleh cari the nearest resistance. Okay? Tapi ada orang tanya saya, Azam, kalau saya nak masuk sini, tapi saya dah terlepas, macam mana? Tak ada masalah. Kalau terlepas harga entry, kita masih ada kedua tempat second entry. Second entry. So macam mana? So katakan you terlepas entry. Okay? Harga pun dah breakout. Harga dah breakout, alamak tak sempat lah masuk sini. Tak masuk. So dia pun dah naik atas kan. So automatic yang breakout ni akan jadi resistance dekat support RBS. Okay? RBS. So you dah tahu dah. Ini adalah kalau dah breakout macam ni, you dah tahu ini ialah cut loss zone. Cut loss zone cut loss zone. So tempat you cut loss zone. So second entry dekat mana? Apabila price berdekatan dengan EMA 20. Itu you punya tempat selamat. Sebab macam saya cakap tadi, okay, bila price naik, konsep EMA dengan price ni ibarat macam rubber band. Bila dia tarik, dia akan snap. You tarik, akan snap. Itu konsep EMA ni. Jadi bila kata dia start breakout naik, dia takkan terus naik terus macam ni. Dia mesti akan cari tempat retrace dia. Jadi tempat first retracement dia adalah berdekatan. Berdekatan. Dan macam mana you nak tahu ini betul-betul tepat? Yalah, cakap senang lah kan. Bila masa chat dah jadi, senang lah nak cakap. Tapi macam mana nak tahu bila chat ni masa belum jadi? Okay. You nak tahu selamat ke tak tempat dia nak masuk adalah apa? Bila mana you tengok price ni dah jatuh short, dia tak bocor EMA ni masih rising ke atas, you cari, you draw satu line dekat area sini. Mesti you akan jumpa. Kalau saya tengok ni in one glance pun saya dah tahu dah. Sini, inilah tempat area dia untuk support ni. Support terdekat. Itulah area yang selamat untuk masuk. Okay. So itu support terdekat. Nampak? Support terdekat. Sekali tengok pun dah tahu dah. So itu kemahiran chatis kita panggil. You tengok mata dah nampak dekat mana tempat dia punya support yang selamat, itu yang masuk. Right? So bila dah masuk sini, mana nak TP? Carilah target TP ni. Kat sini macam nak tahu TP ni, you kena tarik balik, tarik ke belakang. Jangan underestimate walaupun kita kejar harga, bukanlah kita kejar sangat pun, kita cari tempat dia pullback area. You pergi tengok sini, kalau sini saya ambil 3440 sampai sini 3520, berapa tick tu? Kenyang bang, kenyang besar. Tapi biasalah, bila trader ni, masalah dia apa? Masalah dia kalah dengan emosi. Especially kalau you buffer tak besar.
Trader kalau tak ada buffer besar, maksudnya you beli modal trade below 10k orang kata, you akan start gabra. Bila you tengok, oh price start ke bawah sikit, you dah start takut. Padahal EMA tak pecah lagi. EMA tak pecah lagi. You nampak support EMA tak pecah lagi. Sini pula ada support terdekat. You dah takut. Padahal, okey je price tu. Cuma kadang-kadang takut nak hold. Padahal buffer mungkin lah waktu dia nak jatuh tu sebab you tak betul-betul sharp kan. Kalau kadang-kadang kita ni lupa je support kat mana. Tapi makan juga dekat tinggi sikit kan. Sebab overconfident. Tak makan kat support tu. Terkejar. Jadi buffer jadi besar. Maybe floating dalam 700. Mula takut. Jadi cut loss. Padahal dia tak pecah lagi. Lagi tak pecah, right je dulu. Jangan risau. Right? So itu je. Tapi macam mana pula kalau yang ni pun terlepas juga entry. Terlepas harga lagi entry. Ya Allah, macam mana ni? Dah 3-2 kali entry. Macam kalau macam tu, berhenti je lah trade. Tak payah trade. Boleh? Tak, sebenarnya kalau terlepas high trade macam tu, apa yang you perlu buat adalah you cari, bagi dia naik dulu. Okay? Cari lagi, bagi dia betul-betul rebound. Sebab apa? Macam saya cakap, bila EMA 22, EMA 20 ni, dia tempat dia pullback. Bila dia start cross naik macam ni, dia cari pullback. Tapi kalau you dah terlepas tempat pullback, maksudnya dia akan naik macam ni. You perasan tak? Macam saya cakap. EMA dengan price is like a rubber band. Dia tarik, dia snap. So apa yang berlaku sekarang ni, dekat sini dia tinggal jauh, dia dekat balik. Tapi this one lagi tinggi dia tinggal pergi. Betul-betul tinggal jauh daripada yang ni. So dia ibarat macam mana tau? Macam air terjun. Dia dah ambil lajak tinggi ni, dia jatuh, dia mesti akan break punya 50 ni. Mesti break 50. Dan percayalah cakap saya, the first time dia sentuh EMA 50 ni, biasanya dia akan bawa pullback yang naik. Biasanya. Jadi senang cerita, kalau you berani, you take risk taker, you try je long, dia sentuh je EMA 50 tu, you try je masuk long. Letaklah kat loss 5 tick. Macam tu. Sebab apa? Dia mesti pullback. Kalau langgar 5 tick tu memang confirm tak jadi tau. Sebab apa? Tapi dengan syarat. Dengan syarat, ini entry, kalau you nak masuk based on macam tu, you kena make sure dia first try. Masa EMA tu start jatuh, first try. Kali pertama dia jatuh daripada atas sampai bawah, dia try kali pertama. Bukan kali kedua, ketiga, keempat kali macam tu. Kali pertama candle turun, sentuh je EMA 50, you try long. At least, saya berani cakap 30 tick pullback ke atas. Itu kita panggil short term scalp. Dia jatuh je kat EMA 50 ni, 50 tau, bukan 20 50. Kalau 50 jatuh, kalau 200 lagi dahsyat. Kalau 200 dia punya pullback lagi jauh. Lagi kuat. Sebab apa? Dia bapak sekali ni kata saya cakap dia kan. Tapi kalau dia EMA 50, at least kalau dia jatuh bounce 20 ke 30 tick tak lari. First try. Masuk dia akan baik. Dia tengok macam ni kan ni. Yang ni candle merah ni. Saya nak cakap saya, masa dia tengah jatuh ni, at least dia tarik dulu sampai atas ni. Sampai 22 ni. Sampai 20. EMA 20 kan. 20. Kali hijau. Dia maksudnya dia dah jatuh candle merah. Dia touch dulu, dia tarik balik sampai 20. So kalau you berani risk taker, you longs ni, 5 tick punya risk, dia tarik balik, at least 20-30 tick untung. Tapi percayalah cakap saya, walaupun 30 tick, 10 tick korang dah ambil dah. Itulah trader. Dia takut-takut orang kata. Orang kata kalau rugi tak takut, pegang apa? Kalau rugi tu, boleh pegang, 40,000 tak apa. Tapi kalau untung, baru 200,500 dah nak TP dah. Itu normal lah tu, kan? So, you kena tahu macam tu. Okay? Harga bertahan berdekatan dengan EMA 50 ni adalah tempat zone area yang selamat lah kalau terlepas juga. Okay? Kalau terlepas juga entry yang tadi pun terlepas, ni. Okay? So, same thing jugalah kalau dia crossing ke bawah. You tengok kalau macam ni kan, case yang macam ni, chart ni kan. Kalau dia crossing ke bawah. Macam ni lah rupa chart dia. Renung, panalela renung kita panggil. Dia terjun daripada atas ke bawah terus bila crossing ke down macam ni. Ini yang cakap crossing yang saya cakap tu. Dia ambil lajak, dia cross ke bawah macam ni. Ini for sure short kuatnya. Cari je lah short. Janganlah mengada long. Cari je short. Right? So kena ingat. So saya ulang balik. Untuk sebagai peringatan kita bersama. The first thing, crossing. Bila nak tengok cross, small EMA, cross EMA besar, make sure crossing dia macam ni. Berlekuk. Kita tak nak dia melepeh. Berlekuk macam ni, baru kita cakap strong. Sebab apa? Dia create momentum before dia tarik. Okay? Kedua, support resistance. Tengok sebagai EMA ni sebagai rujukan support. You tengok saya tunjuk ke korang
Apa berlaku bila yang macam ni kan? Dia crossing ke bawah, jatuh downtrend kan? Dan kemudian dia nak cuba buat kenaikan kan? You tengok apa berlaku bila dia sentuh EMA 200 first time. You tengok macam mana dia campak daripada atas ni sampai ke bawah. This one kalau you ambil daripada sini adalah 3440 lebih kurang. Maybe yelah about that lah. 3430. Dia campak sampai bawah sampai mana? 3360. Ambillah 3380. Dekat 100 tick juga. So, do not underestimate 200 EMA. Alright? So, ingin saya ingatkan lagi sekali, EMA ini bukanlah indikator yang pasti untung, okay? Tetapi dia adalah panduan untuk melihat gambaran pergerakan besar. So, dengan adanya EMA ni, you boleh yakin mengatakan the price is moving uptrend. Kalau you nampak EMA is crossing down, you nampak inilah EMA nak indicate the price is downtrend. Itu tujuan EMA ni. Okay? So EMA ni dicipta memang untuk trend. Alright? Dan support resistance tu adalah method yang kita guna sebagai salah satu untuk meyakinkan kita dalam kajian ataupun entry price kita. Right? So terima kasih untuk semua yang mendengar perkongsian saya.